Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung pengajian dari kitab Muhimmah ini pada muka surat 24. Sambungan dari kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj apa yang Nabi lihat. Lepas itu Nabi pun sebut beberapa perkara lah. Nabi kata, aku lihat orang perempuan yang tergantung dengan lidah, api neraka panas dituang dalam leher. Orang perempuan yang tergantung dengan rambut, mendidih otak kepalanya. Perempuan yang tergantung dengan kaki, dan kemudian minyak tanah dilomor pada badan, dituang air panas dalam leher dia. Perempuan yang tergantung dengan dua susunya, iaitulah dengan dengan dua puting susu dia, dan buah zakum dituang dalam leher, iaitulah buah yang sangat kelak, dia kata sangat pahit. Ini beberapa seksa yang Nabi SAW tengok ataupun ditunjuk kepada Nabi masa malam Mi'raj itu. Tak habis lagi kisahnya itu, sambungan pada muka surat 24 di bawah itu dia kata, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, padahal memakan ia akan daging dirinya, dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya. Jadi orang puan dia tergantung, lepas tu daging diri dia sendiri, bukannya orang lain. Api neraka banyak nyala daripada bawah dia. Hak lain lagi, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, lagi menampak oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya. Dia tergantung, lepas tu malaikat tambak kaki dia kepada dua susu dia, puting susu dia, dan ditambahkan dua susunya kepada ubun-ubunnya, dan dijadikan atas badannya itu beberapa ular dan kala. Hal keadaannya memakan ia akan dagingnya, dan minum ia akan darahnya. Itu contoh. Hak lain lagi dahsyatnya seksa hak dalam neraka. Lagi apa yang Nabi nampak, dia kata, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya buta dan tuli dan kelu di dalam kerongkongan api neraka, padahal keluar otak daripada kepalanya, dan lagi mengalir ke dalam hidungnya, dan segala badannya itu amat busuk, lagi terputar-putar seperti kena penyakit yang besar. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapannya hingga ke belakangnya, daripada segala anggotanya dengan gunting api neraka. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya hitam segala mukanya dan dua susunya, dan api memakan isi perutnya. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, kepalanya seperti kepala babi, dan tubuhnya seperti tubuh keldai, dan di atasnya itu beribu-ribu warna. Beribu-ribu warna tu maknanya macam-macam jenis daripada azab ada belaka.
Dan aku lihat pula seorang perempuan ia tergantung atas rupa anjing, dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar ia daripada mulutnya, dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya. Sikit lagi, slow. Bersih. Guna. Dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api neraka. Jadi banyak contoh-contoh ataupun betul-betul seksa hak yang disebut di sini. Hak ni yang dia bagi tahu, dia bagi tahu dengan secara mulut begitu. Dia bagi tahu dengan cara mulut, ya. Tapi kalau hakikatnya, ya, kita kalau tengok orang aksiden lah, kita tengok orang aksiden, lepas tu dengan luka dia, dengan berdarah dia, ya, ada orang dia tak boleh tengok darah, ya, dia tak boleh tengok darah, dia kata. Jadi waktu tu baru nampak darah, baru nampak darah. Kalau kepala dia pecah misalnya, ataupun tangan kaki dia putus ke patah ke, kita dah rasa takut dah bila dengar ataupun tengok tu. Tapi hak yang berlaku dalam neraka ini bentuk-bentuk azab yang barangkali kalau kita nak gambarkan tu macam mana, ya. Hak ni ikat sini, hak ni tuang dengan air panas sini, lepas tu ada azab yang macam-macam lah, macam kita sebut tadi, dengan kepala jadi begitu, dengan anggota tubuh dia, hak kata susu tadi ni, lepas tu dengan tangannya, dengan kakinya, dengan mulutnya, dengan kepala. Pendek kata habis anggota tubuh badan tu hak yang kena seksa belaka. Jadi banyak, ya. Dan dia macam-macam tadilah. Jadi macam-macam tu kerana macam-macam jenis dosa. Jadi bila dosa tu kita kata neraka ni di tempat azab dah. Nama dia pun An-Nar. An-Nar tu maknanya api neraka. Bila kata bunyi api saja pun, api saja pun sakit dah. Kalau ambil api atas dunia ni, kita letak tangan kita, jari kita atas api, pada bakar saja, pada bakar hujung jari saja pun tak tahan dah. Maknanya bakar hujung jari saja pun tak tahan. Maka apatah lagi kalau orang kata azab tadi tu macam-macam, dituang begitu, minumnya begini, makannya begini, diikat, dia kata apa semua. Itu nak bagi tahu azab yang macam-macam. Baik. Kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Siti Fatimah radhiyallahu anha, iaitulah isteri kepada Sayyidina Ali, berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Siti Fatimah, berkata Fatimah, hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa-apa dosa mereka itu hingga jatuh atas sekalian mereka itu dengan beberapa bagai-bagai seksa. Fatimah pun tanyalah kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong bagi tahu ni dosa apa benda yang banyak sangat ni, ataupun kok nampak macam-macam jenis, dosa pasal gini, dosa pasal gini, dosa pasal gini, ni pasal apa benda yang siapa jadi gitu nak, ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun teranglah. Jadi mula-mula Nabi sebut, nampak orang ni, 1, 2, 3, 4, 5 apa semua. Nabi tak sebut lagi apa benda dosa tu. Itu baru azab yang diterima saja, azab yang diterima. Betul-betul dosa pula. Fatimah tanya kepada ayah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu
maka bahawa sesungguhnya ia tiada mahu menutup rambutnya daripada lelaki yang lain yang haram memandangnya. Tu perempuan yang tergantung dengan rambut. Ada bunyi. Ya, hak yang mula-mula sekali hak yang Nabi tengok, ya. Maknanya perempuan yang tergantung dia kata tergantung dengan rambut. Jadi masa Nabi jawab ni, Nabi tak jawab ikut susunan supaya macam ke hak dalam hadis itu. Ya. Dalam hadis itu kalau tengok Nabi sebut urutan dia tu hak gatal dengan lidah mula-mula, kan. Barulah gatal dengan rambut. Lepas tu hak gatal dengan kaki. Macam-macam biasa. Ya, hak gatal dengan rambut, gatal dengan kaki, gatal dengan lidah, gatal dengan dua susu. Ada belaka. Ya. Kalau kita kata kena gantung saja pun teruk dah. Gantung dengan tangan, teruk dah. Hak ni gantung pula dengan habis. Rambut ada, tangan ada, kaki ada, susu ada, lidah ada. Jadi hak yang gantung dengan rambut tu pasal dia kata orang ni dia tak tutup rambut dia daripada orang lelaki lain. Maknanya dia tak tutup aurat dia. Dia tak jaga aurat dia. Ya. Kalau orang lelaki kepada orang perempuan, ya, senang tak dia aurat dia tu, ya. Kalau ikut dapat setengah ulama dia kata antara pusat dengan lutut je. Tu senang. Hak jenis ni, ya, keluar rumah kalau pakai pelekat selah pun apa. Ya, pelekat selah ke ataupun pakai tuala labuh sikit. Pakai tuala atas pada pusat, bawah pada lutut. Tutup dah aurat tu. Walaupun tak pakai baju ke benda, itu orang lelaki. Tapi kalau orang puan main keluar rumah pakai tuala, main duk kembang saja. Tak? Tu kita kata habis nampak dada dia, nampak rambut dia, nampak betih dia apa semua. Jadi mana orang puan dia kena ajar diri dia dan juga orang bawah jagaan dia, anak-anak perempuan dia terutamanya, ya, anak-anak puang dia ataupun adik-adik puang dia ke, ataupun kalau dalam rumah dia tu ada bibik, ya, maknanya ada orang gaji, tak kira lah Indonesia ke mana-mana sekali pun, kena ajar lah tutup aurat, ya, kena ajar untuk menutup aurat daripada orang lelaki lain yang haram memandangnya. Orang lelaki lain ni mana ajnabi lah, yang bukan mahram dia. Mahram tu siapa? Mahram tu kalau kita belajar dalam bab aurat ataupun bab wali nikah dan sebagainya, dia bagi tahu di situ mahram, kan. Yang dikatakan sebagai mahram dia tu lain daripada suami dia siapa? Abang-abang dia, adik lelaki dia, pak saudara dia. Hak yang paling keluarga yang paling dekat, yang haram bagi dia ialah sepupu dia. Lepas tu hak lain daripada tu, ya, hak sepupu, dua pupu, tiga pupu, kupu-kupu apa semua tu, hak tu jadi nampak belaka lah, kan. Kita hak yang jadi kadang-kadang tak perasan ni masa bila, terutamanya kalau musim cuti-cuti ni, ya, cuti panjang raya Cina ni, adik puang kita balik, kakak puang kita balik, duduk di rumah ramai, bilik 3 buah 4 buah, tapi dan 5 beranak apa semua kumpul tu. Jadi dengan suami adik perempuan kita nak orang puang tak, dengan suami adik perempuan kita ataupun kakak perempuan kita dengan suami dia. Jadi oleh kerana dalam rumah, jadi bila duduk dalam rumah gitu, memanglah kita rasa dalam rumah, ya, tapi sebenarnya waktu tu bukan mahram kita, tapi kita buat serupa macam dia pun adik laki kita juga. Sedangkan dari segi mahram, ajnabi, dan sebagainya di situ, mana batas-batas aurat. Jadi kalau hok kena macam tu, abang ipar, ya, adik ipar lelaki apa semua, kalau duduk dalam rumah gitu nak kena jaga lah, kan, nak kena jaga. Maknanya pakailah juga bertudung, kecuali hok yang mahram belaka tadi, adik lelaki kita betul ke, ya,
Ataupun apa nama, hak dengan anak-anak kita ataupun mahram-mahram yang lain itu, tu tak apalah. Ya. Ni benda yang nak kena jaga dari segi dia panggil batas-batas aurat itu, terutamanya rambut dah mula-mula sekalinya. Orang puan kalau dia sembahyang, bila dia sembahyang dia boleh capar telekung. Ya, telekung, pakai tudung, pakai kana. Siapa cek ni walaupun sorak, kalau boleh ada cermin nak tengok. Cermin muka, dia sorak pun jangan keluar, sebab bila sorak keluar saja pun tak sah dah sembahyang. Ya. Itu dari segi kita kata tak sah sembahyang. Tapi aurat itu sebenarnya bukan dalam sembahyang saja, luar sembahyang pun dia kena sama juga tutupnya, bukannya masa sembahyang saja baru pakai telekung, pakai tudung kana apa sembahyang tadi, lepas tu bila keluar sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum, lepas tu tudung pun assalamualaikum, selamat tinggal. Ya, gitu juga. Dia aurat sama aja dalam sembahyang dengan luar sembahyang. Itu yang pertama, yang tak menutup rambut dia daripada orang lelaki lain yang haram memandangnya. Ya. Kalau dalam TV pula kadang-kadang berlakon tu aurat, tapi sebenarnya dia luar tak tutup pun. Tapi kerana berlakon tu jadi baik, pengarah filem kata awak berlakon filem ni kena pakai tudung. Dia pun molek-molek dia pakai. Tak tutup, tapi hak di luar tak pakai pun sebenarnya. Ya. Jadi maknanya perintah pengarah filem tu lebih tinggi daripada arahan Allah Taala. Ya, kalau Allah Taala suruh tu nombor 2. Hak nombor 1 dia kira hak pengarah filem suruh dulu. Hak tu hak yang besar lagi daripada hak Allah Taala suruh. Kita kata dak, yang wajib kita dahulukan ialah perintah Allah dahulu. Baik. Itu yang pertama, tak jaga rambut dia daripada lelaki yang lain yang haram memandang. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan air yang panas dituangkan di leher itu, maka bahawa sungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Perempuan yang tergantung dengan lidah. Pasal apa? Lidah ni orang panggil lidah tidak bertulang. Jadi lidah ni dia boleh cakap macam-macam. Kalau bahasa kita orang panggil mulut leza. Kalau mulut leza tu ikut tubik je, ikut sedap nak cakap. Ya. Air yang panas dituang di leher dia tu pasal dia menyakiti akan suami dia, menyakiti akan suami dia tu dengan perkataan-perkataan dia lah, ayat-ayat dia. Jadi kalau bagi orang yang baru kahwin, barangkali mungkin dia tak kenal lagi suami dia. Jadi bila dia bercakap tu, kadang-kadang mungkin dia bercakap gitu je. Dia tak tahu hak mana perkataan jaga hati suami dia, ataupun hak yang suami dia mudah rasa hati ke, mungkin tak tahu lagi. Tapi kalau hak yang dah lama dah kahwin ni, biasanya tahulah kan. Maknanya hati budi suami tu, hak mana suami marah, hak mana suami suka, hak mana suami mudah rasa hati. Tu bagi yang ada suami lah. Jadi kalau hak tak ada suami tu, dah nak sakit hati suami pun ni, dah suami pun tak ada. Ya, tapi jangan sakit hati orang lain pula. Sakit hati jiran, sakit hati adik-beradik, anak beranak, mak ayah apa semua. Jadi situ dia kata, maknanya perempuan yang tergantung dengan lidah ni, dia menyakiti akan suaminya dengan lidah dia tadi. Sebab itu Nabi pun beri jaminan. Nabi beri jaminan orang yang boleh jaga benda yang di antara dua ken, dua rahang ni dipanggil dua rahang, dua tulang, dan juga orang yang boleh jaga antara dua peha, itulah kemaluan. Nabi jamin syurga. Nabi jamin syurga. Boleh jaga benda di antara dua tulang. Mana dua tulang? Inilah dua tulang, dua ken ni lidah. Ya. Dan selagi boleh jaga di antara dua peha, iaitulah kemaluan. Boleh jaga dua benda ni, ya, Nabi jamin syurga. Kita insya-Allah lah, kita kata hak di antara dua peha tu boleh jaga. Kan, hak kemaluan tu kita boleh jaga insya-Allah daripada benda-benda yang haram dan sebagainya. Tapi hak di antara dua tulang kain ni belum tentu lagi.
Antara dua tulang rahang ni, lidah ni, hak tu nak kena tengoklah. Biar jangan sampai dalam hadis yang lain Nabi sebut ada orang yang dia bercakap, dia ingat ke cakap tu mudah aja, dia pun tak rasa benda, tapi dia tak sedar percakapan dia tu menyebabkan dihumbarkan dia masuk dalam api neraka. Dengan sebab lidah dia, dengan sebab perkataan tu mungkin dia sebut satu perkataan saja, dua perkataan aje, sikit aje, tapi dengan lidah dia tu menyebabkan dia masuk dalam neraka. Dan kadang-kadang dengan lidah juga boleh sebabkan orang ni masuk dalam syurga. Kita mungkin bercakap dengan anak beranak kita ke, adik-beradik kita ke, kawan-kawan kita, kita gurau-gurau aje dengan dia. Mu ni dah tua dah, semayang bang dah pula, kita kata dia. Semayang dah, umur lanjut dah, tak boleh semayang lagi. Tiba-tiba dengan sebab kita bercakap tu, dia pun terasa, dia pun sedar, insaf, lepas tu dia semayang. Jadi maknanya hak dia semayang tu dengan sebab kita tolong rakyat, kita tolong bagi tahu. Rupa-rupanya perkataan tu juga boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga. Kalau hak tadi ni dengan perkataan juga, dengan lidah juga boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka. Tutuplah aurat tu. Dia pun jawab, tutup bendera. Dia sebut begitu. Kalau dia sebut tu dia tahu benda tu wajib tapi dia malas, berdosalah. Tapi kalau dia sebut tu dengan makna nak melekeh-lekehkan hukum, menghina hukum, itu tak boleh. Islam bendera, Islam konon, itu tak boleh. Itu silat-silat boleh gugurkan dua kalimah syahadah. Gugur dua kalimah syahadah. Jadi perkataan-perkataan macam tu berkenaan dengan hukum hakam agama ni, waktu tak lewat main. Jadi dengan lidah kita sebut mudah, tapi rupa-rupanya hak itulah yang boleh menyebabkan kita jatuh dalam api neraka. Nauzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya itu, maka bahawa sungguhnya ia memberikan air susu suaminya tiada dengan izinnya. Dah beri air susu ke siapa? Tiada dengan izinnya. Barangkali beri susu tu ke anak-anak lah kan. Dah kan nak beri ke orang besar pula, maknanya beri air susu tu kepada budak-budak kecil lah, bayi-bayi yang lain. Tidak dengan izin suami. Maknanya kalau kita nak menyusukan anak orang lain, kebetulan kita mungkin duduk dalam majlis muslimat ramai ni, kita ni kebetulan menyusu anak, menyusu anak. Hak ni menangis pula, dia tak ada susu ataupun mak dia pergi jauh. Lepas tu dia pun nak menyusu. Kita kebetulan ni banyak susu. Lepas tu ambil budak tu, beri susu kita. Tu dia kata boleh, tapi kena minta izin suami. Kena minta izin suami. Mungkin di antara kita ni ada orang yang kita sebut tadi air susu dia banyak tu, dia boleh beri ke orang, kan? Bukan boleh beri ke orang lah, maknanya boleh beri minum ke bayi-bayi mak lain. Tak? Kalau perempuan saya sendiri pun barangkali dia ada berapa orang? Ada 2 orang ke berapa orang yang dia beri susu ke bayi yang lain. Kebetulan air susu itu banyak juga. Jadi maknanya budak tu jadi anak susuan. Anak-anak susuan. Ada 2 orang ke 3 orang begitu. Tapi nak jadi anak susuan tu dia kena 5 kali kenyang. Bukan 5 kali hisap dah. 5 kali kenyang kalau mazhab Syafi'i kita. Isak. Lepas tu ada orang panggil. Dek orang panggil. Lepas tu dia pun paling. Lepas tu dia pun sambung semula. Tak habis lagi. Lepas tu masih 1 kali. Sehinggalah kenyang. Kenyang tu biasanya tidur lah. Tidur. Lepas tu sekarang bangun pula. Lepas tu isak pula. Sampai kenyang. Sampai 5 kali kenyang. Mazhab Syafi'i kita kata sampai 5 kali kenyang barulah hukum dia jadi anak susuan, adik susuan dan sebagainya lah. Tapi kalau isak sekali tu je, kebetulan nangis sangat,
Lepas tu kita pokok yang mok yang banyak air susu dia ni pun diberi. Tapi sekali tu je. Lama lama isyak tu, tapi dikira sekali saja. Tidak lagi dikira sebagai anak susuan. Yang mazhab Syafi'i sampai 5 kali kenyang. Jadi hak ni dia kata, maknanya kalau nak beri susuan kepada orang lain pun, bayi yang lain pun mesti minta izin suami. Ya. Tengok. Sampai gitu nak. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan 2 kakinya di dalam kerongkongan api neraka itu, maka bahawa sungguhnya ia keluar dari rumah ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripadanya. Jadi keluar rumah kena minta izin dengan suamilah. Hak kita bagi tahu itu izin itu mungkin secara umum tahu dah. Dia mungkin pergi kerja hari ni, dia tak ada hak yang bagi ada suami. Dia mungkin ada kerja, dia tahu dah petang Rabu ni tahu dah memang pergi keluar belajar fardu ain misalnya. Jadi keizinan hak yang insya-Allah kita kata umum tu pun insya-Allah boleh pakailah. Kalau hak setiap kali nak keluar apa tu, itu lagi baik kan, lagi comel. Tapi kalau dia dah tahu dah ataupun kita dapat keizinan tu, khabar dulu dah. Saya setiap hari Rabu petang pukul 3 ni ada mengaji ni fardu ain. Suami kata tak pergi benda hak tahu semua dah misalnya, insya-Allah kita kata hak tu boleh. Ataupun benda-benda yang lain hak dalam benda-benda uruf kebiasaannya yang kita tahu suami kita pun izin. Tapi kalaulah kita tahu suami kita ni jenis memang dia tak izin, kecuali kena khabar dia pasal yang gitu tu nak tak nak kena minta tapi kalau hak yang kita khabar dulu, kalau hak berkait dengan fardu ain, hak tu tak apa, suami dah nak ajar, tak pandai nak ajar hak tu kalau keluar hak tu boleh walaupun tak apa izin. Tapi hak lain-lain itu saja-saja nak pergi jalan pergi mesrema sekali kalau hak tu misalnya kenalah sama ada bagi tahu ataupun minta izin banyak kali kena atur SMS ke suami ni. Banyak kali kena khabar semua Dan ada pun perempuan, tapi macam kita sebut tadi lah, kalau kita tahu dah suami kita maklum dah kepada suami. Saya ni kalau ada urusan saya nak beli barang-barang gini, saya keluar abang tak khabar gitu. Dia kata tak apa, ni benda hak tahu semua dah. Dan dia pun tak marah. Itu insya-Allah kita kata tak apa Dan ada pun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya, dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya, maka bahawa sungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang yang lain yang tiada memperhiasi bagi suaminya. Jadi sebenarnya diri dia tu untuk suami dia, bukannya untuk orang lain. Ni untuk suami tak berhias pun, tak pakai benda-benda pun untuk suami. Kalau ada bau pun, bau dia bau ikan kering, bau bau bawang, bau hak goreng ikan, hak tu je bau untuk suami dia. Tapi kalau untuk orang lain, dengan pakai minyak wangi lah, pakai perfume lah, pakai gitu, pakai gini apa semua kita kata tak boleh. Sebab diri seorang perempuan tu, isteri itu untuk suami dia dia kata dia hias tubuh dia untuk orang lain yang tiada memperhiasi bagi suaminya. Kalau zaman kita ni jenis fashion ni macam ke model tak? Model memperagakan pakaian. Hak jenis fashion apa semua tu dah lah, fashion tu orang panggil pakaian tapi bertelanjang pakai tapi terbelah sini, dedah sini, napok sini. Hak tu masuklah, memang terang-terang dah masuk. Bagi hak kita ni maknanya kita kata biarlah, kalau sebagai isteri dia berhias untuk suami dia tu lebih daripada dia hias untuk orang lain bagi yang ada suami.
Ada beberapa perkara lagi sini panjang, sampai di bawah tu kita berhenti sini dulu untuk kita muhimmah, ya. Wallahu a'lam.